B46 butiran 010000 pengurusan sumber manusia, butiran kecil 010500 dasar sumber manusia. Peningkatan jumlah pekerja asing membawa pelbagai implikasi buruk di negara ini. Lambakan pekerja asing menjadi punca kepadatan dalam penjara seluruh negara. Mengikut statistik terkini, 30% daripada 51,946 penghuni penjara adalah terdiri daripada warga asing. Jumlah banduan yang boleh ditampung, iaitu kapasiti penuh penjara seluruh negara ialah 52,150 orang sahaja. Kerajaan terpaksa menanggung kos makanan pelbagai perbelanjaan lain. Pada rata-rata kehadiran warga asing ini telah meningkatkan kadar jenayah dalam negara kita. Saya sedar ini adalah isu yang lebih cenderung kepada Kementerian Dalam Negeri, tetapi Kementerian Sumber Manusia adalah agensi yang menetapkan dasar berkaitan dengan tenaga manusia. Oleh demikian, kementerian ini juga tidak boleh mengabaikan tanggungjawab dalam hal ini. Pada pendapat saya, lambakan warga asing mungkin menguntungkan sektor swasta tetapi merugikan pihak kerajaan dan negara secara umumnya. Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan kita memilih warga asing yang baik dan bukannya orang-orang yang mempunyai rekod jenayah di negara mereka? Adakah latar belakang mereka diselidiki sebelum diterima masuk bekerja di negara ini? Selain daripada itu, adakah benar bahawa pekerja-pekerja asing ini telah mula mendirikan rumah-rumah setingan di sekitar bandar-bandar kerana tidak mampu membayar sewa rumah yang tinggi? Isu ini mungkin akan memulakan episod baru dalam masalah setingan di negara kita. Saya juga ingin tahu apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan untuk memastikan bahawa pihak majikan memilih pekerja tempatan terlebih dahulu sebelum membuka peluang pekerjaan kepada warga asing. Bagaimanakah pemantauan kementerian dalam hal ini? Ya, Sungai Siput. Terima kasih pengerusi, terima kasih Batu Gajah. Berkenaan dengan ini pekerja warga asing ini, nampaknya banyak majikan lebih suka ambil pekerja asing kerana mereka lebih murah. Kerana jika kita ambil pekerja tempatan, kita kena bayar KWSP 13%. So jika gaji RM1,000 sebulan, untuk pekerja tempatan, you kena bayar RM130 ekstra. Tapi jika you ambil pekerja asing, you boleh potong levy daripada gaji dia. So struktur pasaran kita pun mendorong pada pekerja majikan pura-pura, kerana dia kena tunjuk pada kementerian, dia tak dapat pekerja tempatan, dia kena pura-pura dia ketawa kerja pada tempatan. Tapi dia lebih suka ambil pekerja asing. So the structure of the labour market itself is a masalah. So kita mesti tengok, bolehkah saya apa Batu Gajah rasa, bolehkah kita buat satu undang di mana levy itu mesti sekurang-kurangnya setaraf dengan KWSP dan mesti dibayar oleh majikan sendiri, bukan boleh dipotong daripada. So kita jadikan mereka setaraf. Ini akan kurangkan the tendency untuk majikan hanya dapat pekerja asing. Apa pandangan? Ya, Yang Berhormat Sungai Siput, memang saya bersetuju sangat dengan cadangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Sungai Siput ini. Butiran kecil 010600 dasar perburuhan. Kerajaan telah mengumumkan gaji minima dalam bajet 2016. Kadar yang diumumkan ialah RM1,000 sebulan ataupun RM4.81 sen sejam bagi Semenanjung Malaysia dan RM920 sebulan ataupun RM4.42 sejam bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Labuan. Kadar yang diumumkan adalah masih lebih rendah dan memandangkan kos hidup semakin meningkat, terutamanya selepas kerajaan melaksanakan GST. Oleh itu, bilakah kajian semula akan dibuat oleh kerajaan untuk melihat sama ada gaji yang gaji minima yang diberikan ini boleh diperbaiki lagi. Gaji minima yang ditetapkan oleh kerajaan adalah sangat rendah, yang akan menjadi salah satu halangan besar untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada tahun 2020. Mana boleh negara mencapai taraf maju sedangkan rakyatnya miskin dan gajinya terlalu rendah. Butiran kecil 010700 hal ehwal antarabangsa. Penglibatan pihak kementerian dalam hal ehwal antarabangsa berlaku setiap tahun.
Secara umumnya Malaysia menyertai dalam mesyuarat persidangan antarabangsa, bengkel, seminar dan lawatan kerja menteri ke negara-negara lain meningkat setiap tahun. Apakah pembaharuan-pembaharuan yang dibawa masuk dalam pengurusan sumber manusia negara kita dalam tempoh 5 tahun yang lalu? Nyatakan juga pembaharuan-pembaharuan yang masih dalam peringkat cadangan ataupun bakal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Butiran kecil 010800 Institute of Labour Market Information and Analysis. Memandangkan objektif institusi ini adalah membudayakan penyelidikan dan perancangan sumber manusia bagi menyediakan input dan membuat perancangan keperluan sumber manusia serta menjadi pusat konsultansi utama berhubung dengan pengurusan sumber manusia. Saya ingin tahu sama ada institut ini telah mengkaji dan menyelidik mengenai niat kerajaan untuk membawa 1.5 juta pekerja Bangladesh 3 tahun secara berperingkat. Jika ya, saya memohon supaya satu laporan lengkap mengenai hal ini dibentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin bertanya kepada Menteri, sama ada pihak kementerian sedar atau tidak? Wah, Bukit Katil bang. Oh, ya. Boleh. Boleh. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak minta pelan sikit mengenai ilmiah ini yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat minta tadi. Dan memang saya teliti atau kita boleh teliti di dalam website ilmiah ni memang fokusnya untuk mengkaji ada trend ataupun bagaimana keadaan pasaran kerja dan sebagainya. Dan kalau Yang Berhormat rujuk di dalam butiran itu belanjanya agak besar. Cuma saya nak tanya pandangan Berhormat, kerana kalau kita teliti report misalnya yang dibuat daripada bulan 1 tahun ini sampailah bulan 9, ada 3 saja laporan yang kalau kita download dan baca, saya tak nampak ada satu pandangan yang boleh disesuaikan dengan keadaan semasa sekarang ni, kerana kita berhadapan dengan masalah pekerja asing, kita berhadapan dengan masalah pemberhentian kerja, kita berhadapan dengan masalah pengangguran. Jadi tidak ada perkara-perkara yang agak praktikal. Dan apakah Yang Berhormat rasa ilmiah ini harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan memberikan solusi ataupun penyelesaian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan dalam waktu yang semasa sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil. Memang betul apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Bukit Katil. Kalau institusi ini tidak boleh memberi pandangan yang konkret dan sebagainya, tidak gunalah sebab perbelanjaannya terlalu tinggi. Jadi oleh kerana kita membelanjakan jumlah wang yang tinggi, maka semua perkara-perkara yang diberikan ataupun dikeluarkan oleh institusi ini harus boleh digunakan pakai untuk pembangunan sumber manusia negara kita. Tuan Pengerusi, saya juga ingin bertanya kepada Menteri sama ada pihak kementerian sedar atau tidak bahawa pekerja-pekerja asing yang datang ke Malaysia dengan tujuan untuk bekerja telah membuka banyak perniagaan di merata tempat. Sebagai contoh di kawasan Putrajaya, Jalan Tunku Abdul Rahman dan banyak lagi. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Apakah tidak ada sebarang pemantauan dan tindakan diambil terhadap mereka yang menyalahgunakan permit masuk kerja ini? Adakah orang-orang tempatan juga turut terlibat dalam membantu warga asing membuka perniagaan di negara kita? Saya juga ingin tahu berapakah peratus pekerja asing daripada jumlah guna tenaga negara pada masa ini. Saya difahamkan sasaran kerajaan ialah pekerja asing tidak melebihi 15% daripada jumlah guna tenaga menjelang tahun 2020. Butiran 020000 kemajuan guna tenaga butiran kecil 020200 perkhidmatan latihan skim latihan satu Malaysia SLIM. SLIM merupakan program latihan bercorak corporate social responsibility. Didapati hampir 25% graduan di negara kita tidak mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. SLIM dilancarkan pada bulan Jun 2011 untuk membantu graduan-graduan ini. Saya ingin tahu kenapakah program ini diletakkan di bawah EPU, Jabatan Perdana Menteri, dan bukannya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Adakah Kementerian Sumber Manusia mempunyai cadangan untuk mengambil alih skim ini untuk tujuan penyelarasan yang lebih baik berkaitan dengan hal ehwal sumber manusia? Butiran 030000 keharmonian perhubungan
perusahaan. Butiran kecil 030100 Ahli Ehwal Kesatuan Sekerja. Saya difahamkan bahawa Akta Kesatuan Sekerja 1959 sedang dikaji semula oleh kerajaan secara menyeluruh. Adakah kerajaan akan mengambil kira amalan antarabangsa mengenai prinsip-prinsip kebebasan yang didukung di bawah Konvensyen 87 Pertubuhan Buruh Antarabangsa? Nyatakan tumpuan kajian yang dijalankan dan setakat ini apakah perkembangannya? Butiran kecil 030300 Mahkamah Perusahaan. Pada masa ini, Mahkamah Perusahaan harus menyelesaikan sesuatu kes dalam tempoh 16 bulan. Apakah tindakan-tindakan lain yang telah diambil oleh pihak kementerian untuk mempercepatkan penyelesaian kes-kes di Mahkamah Persekutuan? Peruntukan bajet 2016 telah ditambahkan ringgit Malaysia 1 juta untuk Mahkamah Persekutuan. Butiran 04000 Keselamatan, Kesihatan dan Kesejahteraan Pekerja. Objektif Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia ialah mencegah kemalangan industri dan penyakit pekerjaan menjelang tahun 2015 seperti berikut. 1. Mengurangkan kadar kemalangan maut sehingga 20%, mengurangkan kadar kemalangan untuk yang dilaporkan maut, hilang upaya kekal, tanpa hilang upaya kekal sehingga 30%. Mengurangkan meningkatkan bilangan penguatkuasaan dan pemeriksaan tempat kerja sebanyak 20%. Pertambahan orang yang kompeten dalam bidang KKP sebanyak 30%. Adakah sasaran-sasaran ini telah dicapai setakat ini? Berapakah jumlah kemalangan maut dan bukan maut yang berlaku sehingga bulan Oktober tahun 2015 berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2014? Akhir sekali, butiran 05000 pentadbiran undang-undang dan standard pemburuan. Pengangguran adalah isu besar dalam pengurusan sumber manusia dalam seluruh negara. Saya memerlukan beberapa maklumat terperinci berkaitan dengan kadar pengangguran di negara kita. Saya telah menerima jawapan daripada Menteri Sumber Manusia pada hari ini mengatakan bahawa jumlah pengangguran di negara kita sekarang ialah 435,100 orang, dan juga pengangguran siswaza yang memiliki ijazah ialah 100,000 orang. Saya ingin tahu berapakah bilangan penganggur berdasarkan gender dan kaum ketiga ini. Sejauh manakah kerajaan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah diskriminasi gender dan kaum dalam soal pengambilan kerja dan kenaikan pangkat dalam semua sektor? Harap Menteri boleh menjawab semua soalan saya pada malam ini. Sekian, terima kasih. Ya, sekatulai Muhammad.